Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal khaira hadzal yaum, fatrahu wa nasarahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudah. Wa na'udzu billahi min syurur wa na'udzu billahi min syarri ma fi wa na'udzu billahi min syarri ma fi wa min ba'dih. Tahassamna bizil 'izzah wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna hadzal bala' bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sidang jemaah pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukurlah kita kehadrat Allah SWT yang sentiasa memberi rahmat dan sentiasa memberi nikmat kepada kita. Dalam keadaan begini sekalipun, Allah tetap memberi peluang kepada kita, memberi peluang kita kehidupan, memberi peluang yang paling besar sekali adalah memberi peluang kepada kita untuk beribadat dan berpeluang kepada kita untuk bertaubat. Ibadat, apabila kita sebut ibadat, maknanya kita bertaubat kepada Allah dan diberi dan banyak lagi nikmat yang diberi dalam keadaan yang selalu kita sebut norma baru. Patuhilah saja apa yang diarahkan oleh kerajaan untuk kebaikan kita bersama. Tajuk pada pagi ini, tajuknya ialah seorang mukmin itu meninggal dunia dengan dahi yang basah, ataupun dengan kening yang basah, ataupun raut muka yang berpeluh. Jadi seorang mukmin itu meninggal dunia dengan kening yang basah. Seorang mukmin, kita lihat bertajuk ini, seorang mukmin itu ialah mukmin yang beramal soleh. Kalau mukmin tidak beramal soleh, tidak berlaku seperti yang disebut ini, iaitu kening basah. Jadi hidup kita ini, apa yang kita hidup, apa yang kita bawa, itu akan mencorokkan, di saat kematian kita. Maknanya, kalaulah bawaan kita hitam, di saat-saat akhir itu akan menjadi hitam. Kalau bawaan kita putih, di saat-saat akhir itu akan jadi putih. Jadi bawaan kita ini di akhir-akhir itu akan nampak apakah bawaan kita. Kalau buruk, tandanya buruk. Kalau baik, tandanya baik. Itulah yang nak diketengahkan tajuk ini. Kalau bawaan kita baik, tanda itu baik di saat kematian. Kalaulah bawaan seseorang itu buruk, di akhirnya tandanya buruk. Begitulah mana-mana pun, di kubur pun sama juga. Bab ini tak akan lari dengan kubur dan juga syurga. Tak akan lari pada kubur dan neraka dan juga syurga. Tak akan lari. Hidup itulah begitu hidup ni diingatkan kita ini. Jadi kesimpulan hidup itu sebenarnya telah disimpulkan, senang saja. Kehidupan kita ini disimpulkan oleh Allah dan surah Fatihah yang kita baca. Sebab itulah Fatihah umum segala kitab. Kita hidup ni, maknanya hidup ini nak ke mana? Hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan itu siapa? Jalan itu jalan Nabi-Nabi. Dan janganlah jadi orang yang dimurkai, ghairil maghdub. Dan kita minta dengan Allah, kita ini bukan sesat.
dan kita pun perkenankanlah aku. Amin. Perkenankanlah kami ini. Sebab kami ini bukan dimurkai. Kami ini bukan sesat. Kami ini di atas siratal mustaqim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah segala-galanya disimpulkan oleh Allah hanya 7 ayat saja dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran itu sendiri disimpulkan, ada ayat Quran itu ada 6,300 ayat, disimpulkan 7 ayat. Al-Quran itu ada 114 surah, disimpulkan, kesimpulannya satu surah yang ada 7 ayat, iaitu surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Jadi itulah hidup. Jadi kalaulah orang itu di atas siratal mustaqim, di akhirnya nampak dia ni di atas siratal mustaqim. Kalaulah orang itu orangnya dimurkai oleh Allah, di akhirnya akan nampak dia dimurkai oleh Allah. Kalau orang itu orang sesat, di akhirnya nampak dia itu sesat. Jadi itu kehidupan. Jadi bawaan kita itu, akhir-akhir kita bawa, akhir-akhirnya nampak apa yang kita bawa. Selama ini kita tak nampak. Selama ini tak nampak apa yang kita bawa. Orang tegur kita, kita kata kita yang betul. Syiah kata dia yang betul. Kita tak tahu. Di akhir nanti, di akhir di saat kematian, nampaklah. Seperti juga orang Kristian, dia mempertahankan agama dia. Pertahankan. Akhir-akhir di saat kematian tu, dia nampak Nabi Isa datang. Rahib-rahib ni nampak Nabi Isa tu datang mengatakan, akulah Isa. Aku ini bukan Tuhan. Itu masa tu rahib ini boleh buat apa lagi di saat ketika itu, tak boleh buat apa lagi sebab itu dah sakrat. Itu bawaan. Itu bawaan hidup kita. Jadi orang mukmin ni, jadi kalbat ini, orang mukmin di atas siratal mustaqim bersama Nabi sepanjang masa hidupnya adalah tanda-tanda baiknya. Dan di sebalik itu, orang yang dimurkai adalah tanda-tanda buruknya. Jadi tanda baik itulah yang dinyatakan di sini. Apa tandanya? Apa tanda kalau orang itu baik? Apa tandanya kalau orang itu dimurkai dan orang itu sesat? Kita lihat di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Buraidah bahawa Nabi SAW bersabda, seorang mukmin itu meninggal dengan kening yang basah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi yang menganggap sebagai hadis hasan. Hadis ini sahih lah, hadis hasan, hadis sahih. Peringkat sahih itu ada hasan. Maknanya hadis ini hadis sahih hasan, hadis sahih. Maknanya orang yang baik, orang yang beramal soleh itu apabila dia meninggal dunia, keningnya basah. Perhatikanlah kalau tuan-tuan, puan-puan yang sempat melihat orang ketika suratul maut, tengok apabila dia terkeluarnya ruh itu, matanya terbuka dan mengalir air mata. Ini yang pernah saya lihat sendirilah pada seseorang. Saya pernah lihat pada seseorang di hospital. Kebetulan ketika itu, ketika hampir mati itu, matanya terbuka kemudian terpejam, mengalir air mata, berpeluh muka dia. Mana itu adalah orang salah. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, itu kebetulan Allah nak tunjukkan kebetulan. Saya lihat sendiri berpeluh, dan dia itu memang seorang yang baik. Seorang yang baik pada orang dan suka tolong orang dan suka bersedekah. Itu tandanya kalaulah orang itu baik, matinya baik, tandanya begitulah. Tanda orang mati baik ini, mukanya berpeluh, keningnya berpeluh, dahinya berpeluh, raut mukanya berpeluh ataupun basah. Salman Al-Farisi mengatakan bahawa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, perhatikan 3 hal pada orang yang akan meninggal dunia. Jika keningnya basah, sepasang matanya berpeluh, hidungnya mengembang, maka itulah rahmat daripada Allah yang diturunkan kepadanya. Jika ia terpejam seperti perawan yang dicekik,
kulitnya berwarna hitam dan sepasang sudut mulutnya berbuih, maka itu adalah azab dari Allah yang turun padanya. Wal'iyahzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Tirmizi dan Hakim dan kitab Nawadir Usul. Hadis ini tak dinyatakan statusnya, tetapi diingatkan kepada kita ada 3 perkara. Walaupun hadis ini tak ada status sahih ke apa, tapi pada realitinya memang berlaku apa yang disebut dalam hadis ini. Lagipun kalau beramal soleh, teruskanlah beramal soleh. Apa yang disebut ini memang berlaku pada realiti. Pada yang sebenarnya apabila seseorang itu meninggal, kalau kita perhatikan kepadanya. Seperti saya nyatakan tadi, saya pernah melihat perkara ini dengan mata kepala saya sendiri di hospital. Kebetulan kita datang ziarah, dia di saat sakarat. Pertama tadi, dia kata tiga perkara. Yang pertama, keningnya basah. Kening itu ialah wajahnya, raut mukanya, dahinya, matanya mengalir air. Seperti keningnya basah, sepasang matanya berpeluh. Matanya pun berpeluh. Mata berpeluh itu maksudnya mata itu mengalir air mata. Mengalir air mata berpeluh. Dan yang ketiganya ialah hidungnya mengembang. Hidungnya mengembang di sini maknanya dia mengembang dengan suara yang kata suara itu lanjut panjang, tetapi bukan suara berdengkur. Bukan suara berdengkur. Suara hidungnya mengembang dan hidungnya mengembang dan keluar suara yang panjang. Ia seperti mengeluh, tapi bukan berdengkur. Jadi hidung mengembang tu maknanya adalah tanda-tanda dia. Saya nak nyatakan bagaimana itu, boleh tuan-tuan lihat sendirilah ketika orang sakarat. Manalah tahu keluarga terdekat kita, terutama keluarga terdekat kita nanti, manalah kita tahu kebetulan kita hadir di saat-saat itu, lihatlah perkara itu. Perkara ini telah disebut dalam baiat lalu. Perkara ini adalah amat besar kepada orang yang hidup, yang ingin kembali kepada Allah SWT. Sebab hati yang keras, lihatlah orang yang hampir mati ini, hatinya akan jadi lembut nanti. Itu tandanya, itu tanda yang orang mukmin yang soleh. Bagaimana orang kafir ataupun orang mukmin yang tidak beramal soleh? Kalau tidak beramal soleh, dia ni terpejam seperti perawan mati tercekik ataupun orang mati tercekik, matanya terbeliak. Ya, seperti orang mati tercekik kerana tertahan aliran darah. Maknanya mati tercekik itulah keadaan orang yang kesudahan yang buruk, apa yang dibawanya dan nampak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kulitnya berwarna hitam dan di mulutnya berbuih, maka itu adalah azab. Ketika itu adalah azab daripada Allah. Apa azab ketika sakarat? Wallahu a'lam. Azab ketika sakarat ini yang bab-bab lalu ialah melihat malaikat maut keadaan yang amat menakutkan. Amat yang menakutkan. Digegarkan dengan suara yang kasar. Amat menakutkan. Disentak ruh itu sekaligus. Itu di antara azab. Azab ketika sakarat. Hadis ini adalah daripada Abdullah At-Tirmizi. Jadi tanda itu dijelaskan di sini tiga yang buruk, 3 yang baik. Kalau kita nak ulang sekali lagi, kening yang basah, mata yang beralih, hidungnya mengembang, mengeluarkan suara yang mengeluh, bukan suara yang berdengkur. Kalau yang buruk, seperti orang yang mati tercekik, kulitnya berubah menjadi hitam dan mulutnya berbuih. Wal'iyahzubillah. Itulah bawaan hidup ini diperlihatkan oleh Allah bagaimana bawaan kita nanti. Itu diingatkan kepada kita dan kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang baik, dan kita diperintahkan untuk menjadi sebaik-baiknya semasa kita hidup ini mengikut
apa yang digariskan oleh Allah. Kalau baik tak ikut peraturan Allah, tak baik juga. Baik buruk ini adalah apa yang digariskan oleh Allah. Kalaulah kita berjalan di atas garisan Allah, iaitu siratal mustaqim, itulah diiktiraf baik. Kalaulah baik, baik maknanya baiklah tak mencuri, tak khianat, janji tepat, tidak sebar fitnah, tak buat maksiat, arak tak minum. Tapi nak tengok, dia bukan di atas syariat Allah, dia bukan pada agama Allah. Dia terbaik itu kerana nilai-nilai manusia dan peraturan yang dipegang. Maknanya sesat. Itulah dikatakan sesat. Baik tapi sesat. Itu nak buat apa? Baik ataupun sesat. Itulah yang diingatkan kepada kita. Biarlah kita ini bergembira dengan hidup kita dan kita bergembira dengan kematian kita. Hidup ini untuk beramal, tempat akhirat sekali untuk kita tinggal. Surga itu adalah asal, neraka itu tempat menyesal. Maknanya itu diingatkan kepada kita. Jadi hidup ini selagi kita ada nafas, lagilah itu kita beramal soleh ataupun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah apa-apa kesalahan, elak kesalahan. Kita jaga kita daripada melakukan kesalahan. Tetapi kalau terlaku juga, itu bukan kesalahan besar. Itu yang dimasukkan dosa-dosa kecil yang sentiasa dihapuskan. Dosa kecil yang sentiasa dihapuskan. Ini berkait rapat juga dengan tajuk ini. Kerana akan diterang kenapa keningnya basah. Berkait rapat dengan dosa-dosa itu. Dosa yang kita hidup, kita elak daripada melakukan kesalahan. Kita tak buat sadar. Tetapi didapati bersalah juga. Dosa itulah dosa yang paling kecil. Yang boleh digugurkan dengan wudu. Yang boleh dihapuskan dengan amalan soleh. Tapi kalau dosa besar dia melekat. Kecuali dengan taubat nasuha. Menurut Abdullah, seorang ulama kita, dia menerangkan kenapa kening itu basah. Pada saat meninggal dunia, sisa-sisa dosa dari seorang mukmin akan dihapus dan dibersihkan. Dia akan dihapus dan dibersihkan, dinyahkan dan dibersihkan. Sehingga itu mengakibatkan keningnya basah. Maksud di situ bukan dosa besar. Dosa yang saya sebut tadi, hidup ni, dia sentiasa, ialah kita ni berusaha menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang soleh, maknanya beramal soleh. Dan kita mempertahankan diri kita ini daripada melakukan kesalahan. Kita begitu sekali. Tapi ingat, kita ini bukan maksum. Kita bukan maksum. Maksum itu untuk Nabi SAW. Untuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maksum. Walaupun bagaimanapun, Allah kurniakan kepada Nabi itu maksum. Dan kita ini bukan maksum. Allah tetap adil, tuan-tuan. Allah tetap adil. Tetap adil kepada kita. Tetap adil. Kalau bab ini saya akan terangkan. Allah itu tetap adil. Kerana apa? Di sini mengikut pendapat Abdullah ni, kenapa keningnya basah, wajahnya basah, dahinya basah? Kerana ketika itu ada dosa-dosanya yang dinyahkan oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah. Jadi dia mati seperti bayi yang baru dilahirkan. Samalah. Kalaulah Nabi dan Rasul tak ada dosa langsung. Kita pun, kalaulah setakat itu yang ada pada kita, dosa-dosa yang ada juga terlekat pada kita setelah kita jaga dengan begitu rapi, terkena juga. Seperti kita lah nak balik hari raya. Patuhi jalan raya. Bukan main lagi patuhi. Tak ada sama langsung. Tapi kalau tanya ada, tak salah sikit-sikit ada. Terlanggar double line, terlaju sedikit saja. Tempat 80 tu, saya tengok 85 aku lagi. Itu kesalahan. Kesalahan yang sentiasa boleh dimaafkan. Sentiasa dimaafkan. Ada. Begitulah hidup kita ini. Tapi ada tak? Maknanya tetap. Tapi dah jaga. Jadi itu yang ada di saat-saat kematian kita. Jadi ketika itu dibuang semuanya oleh Allah. Itu dia katakan mati ini adalah hadiah kepada kita. Hadiahnya apa? Itulah hadiahnya. Dibuang, kita ini akan jadi seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, tidak apa ada dosa ketika kita mati. Dan ketika Allah nak buang semua itulah, kita pun berpeluh kita. Kerana ialah ditekan, dibuang, dikikis, berpeluh kita.
Itu mengikut satu pendapat. Yang lain pula mengatakan, sementara ulama juga ada mendapatkan kening basah tersebut tanda ia sedang merasa malu kepada Allah kerana menanggar larangan-larangannya. Dia sedar, seperti kita ni, kita sedar. Di saat kematian kita sedar ada juga salah. Jadi malunya kita kepada Allah. Malunya kepada Allah. Jadi apabila malu kepada Allah, ingat kesalahannya, berair mata. Dah nak mati dah ni. Dah nak mati. Seperti kita lah. Ingat di saat kematian itu, ingat kepada orang yang kita sayangi. Anak-anak, ialah ketika itu berair mata, ingatkan kepada orang yang dikasihi yang nak ditinggalkan. Begitulah juga dengan orang-orang soleh ini. Ingatkan kesalahan yang lalu, berair air mata. Berpeluh dia ingat kesalahan. Sebab dah nak mati dah ni. Kau boleh tak maulah. Kau boleh tak mahu apa-apa lagi pula itu. Rasa-rasa dah taubat dah. Tapi masih lagi ingat. Itulah kita manusia ini tak sunyi daripada kesalahan. Itu mengikut satu pendapat. Jadi pendapat mengatakan keningnya basah, wajahnya basah itu kerana ketika itu Allah sedang mengikis semua kesalahan-kesalahan dosanya yang diampun oleh Allah. Dosa yang kecil-kecil yang saya sebut tadi. Ataupun ada ulama mengatakan ketika itu dia malu. Dia malu mengingat kesalahan yang lalu. Dan sedangkan ketika itu saat dia akan meninggal. Dia rasa malu jadi basah muka dia. Menanggung rasa malu itu. Jadi basah mukanya. Basah keningnya dan berair matanya. Jadi ketika itu semuanya dah kaku. Jadi ketika itu semuanya kaku. Maknanya yang ada lagi bahagian atas, bahagian mukanya sahaja. Jadi ketika itulah maknanya sehinggalah masih bergerak proses itu bahagian atas. Jadi malu itu berkumpul di kawasan muka. Malu itu letak rasa malu itu di sepasang mata. Jadi malu itu di sepasang mata letak malu. Lalu mata pun berair. Mengalir air kerana rasa malunya dengan kesalahan yang dilakukan oleh Allah, dilakukan kepada Allah SWT. Jadi ulama mengatakan ketiga-tiga tanda rahmat tadi, iaitu kening yang basah, sepasang matanya berpeluh, dahi yang basah, sepasang mata yang berpeluh, hidung yang ngembang. Ketiga-tiga tanda itu boleh terlihat semuanya, ataupun dua sahaja, atau satu sahaja. Kalau satu sahaja, yang jelasnya ialah kening yang basah ataupun raut mukanya yang berpeluh. Semua itu adalah tergantung pada tingkat ketakwaan dan amal-amal soleh masing-masing. Amal soleh masing-masing. Kalaulah banyak amalan soleh, amalan soleh, mukanya berpeluh. Bukan banyak dosa, tuan-tuan. Mungkin kuatnya berpeluh. Sebab dia banyak dosa lah tu. Allah sedang buang. Bukan, tuan. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Maknanya, amalan soleh dia banyak. Maknanya, berpeluhlah wajahnya. Berpeluhlah wajahnya. Dan kita kena ingat, kesalahan yang dikikis buang oleh Allah itu, kesalahan setelah kita mempertahankan diri kita daripada bersalah. Tetapi ada juga kita lakukan tanpa kita kesedari. Itu je kesalahan. Tapi kesalahan besar yang disebut, antara yang kesalahan besar yang disebut oleh Allah dan tak sebab taubat, itu tak termasuk dalam perkara ini yang dapat rahmat. Tak termasuk. Itu apa-apa pun, dia kata, terserah kepada Allah. Kalau Allah kira dia ini baik juga, walaupun kita lihat pada zahiriah, pada lahir, dia ini adalah pelaku maksiat. Tapi matinya baik. Adalah perkara-perkara tertentu, dia dengan Allah. Kita tak tahu. Sebab itulah kita hendaklah bersangka baik kepada semua orang. Apabila jenazah itu diusung, akan disebut apa yang kita harapkan, baik. Apa yang kita harapkan, baik. Apa yang kita harapkan, baik. Lalu diusullah ke kubur masing-masing. Jadi tanda-tanda itu ada kita boleh lihat ketiga-tiga. Ada tanda itu kita boleh lihat dua saja. Ada tanda itu kita boleh lihat satu. Satu itu kita boleh lihat. Iaitu raut mukanya yang basah ataupun keningnya basah, matanya yang berair.
Itu tu kita boleh lihat yang tu. Sama ada ke tidak, yang satu tu kita boleh lihat. Mengikut para ulama di sini. Jadi itulah diingatkan kepada kita. Dalam satu hadis Baihaqi, At-Tabrani disebutkan sebuah hadis bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud. Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan kening yang basah. Dosa-dosa yang tersisa dikikis dengannya saat meninggal dunia. Ini ada satu hadis lagi, hadis daripada Baihaqi dan Tabrani. Tak dinyatakan juga status. Walaupun isinya adalah sama seperti yang kita baca tadi. Ada di hadis Sahih Hasan tadi yang mula-mula. Dan apa yang disebut di sini berlaku dengan sebenar-benarnya. Disebut ialah hadis ini nak tentukan sahih ataupun ni ada syarat-syaratnya. Jadi ada hadis ini seperti hadis sahih, tak cukup syarat, dia jadi hadis dhaif, jadi lemah. Adakah tak boleh kita beramal? Tak bolehkah kita berhujah? Boleh. Apa tak boleh? Ulama hadis kata boleh. Tengoklah hadis itu hadis apa. Dan tengoklah kisah dia, tengok asbab macam-macam dah. Sebab ada hadis, contohnya ada hadis lemah. Tetapi dia boleh berhujah oleh ulama-ulama. Jadi itulah katakan nikmat. Nikmat Islam. Nikmat diutuskan Nabi kepada kita ini nikmat terbesar. Jadi ulama-ulama kita ini dah atur, dah susun. Ada atur, dah susun hadis-hadis ini. Dan kita dah terima benda yang telah disusun. Ikut ajalah. Jadi ada orang ini, dia rasa dia lebih pandai. Jadi ulama dulu dia kata tak pandai, salah sana, salah sini. Janganlah kita seperti itu. Ulama dahulu nak susun hadis, nak perkara ini, dia akan solat, lepas solat solat, lepas solat solat, lepas solat doa, lepas doa. Sebelum nak keluarkan buku apa itu, bermunajat, berdoa kepada Allah berbagai sebelum buku hasil buku itu nak dikeluarkan. Itu ulama dahulu. Kita dah apabila kita terima salah sana, salah sini, janganlah seperti itu. Baca, terima. Dan terima, boleh lihat Al-Quran, buku lain pun banyak. Itulah manusia. Apabila dia lihat, dia rasa dia sempurna, banyaklah arguenya, banyaklah bantahannya. Balik kepada ini, jadi ada hadis lainnya akhir tu, dia kata hadis daripada Baihaqi. Jadi kening yang basah itu kerana dosa-dosa yang masih ada dikikis buang di saat meninggal dunia. Sebab itulah wajahnya basah. Jadi itulah diingatkan kepada kita, itulah hidup ini. Dan itulah berakhirnya hidup. Hidup ini untuk beramal. Hidup ini untuk beramal. Dan hidup ini untuk beramal pada masa yang sama juga mempertahankan diri daripada kesalahan. Beramal soleh dan mempertahankan. Itulah yang baik. Itulah taubat yang paling sempurna dalam hidup kita ini. Sebab hidup kita ini hendaklah bertaubat. Hidup kita, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat yang terbaik, sentiasa beramal soleh dan sentiasa mempertahankan diri daripada melakukan kesalahan. Itulah taubat yang baik. Jadi di akhirnya begitulah keadaan sampailah dia mati. Dia mati itu dah keadaan taubat. Kalau dah keadaan begitu, itu taubat. Ada juga orang yang ingat melakukan dosa besar. Dosa besar dia kena kikis dengan taubat nasuha. Maknanya adalah syarat taubat itu. Nanti akan sampai babnya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Apa yang baik itu adalah hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu adalah daripada saya sendiri yang kerdil ini. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi tajuk yang seterusnya yang kita ikut susunan dan turutan tajuk ini, tajuk yang buku ini. Dan apa yang baik itu sama-samalah kita amalkan. Mana yang buruk itu sama-sama kita jauhkan. Itulah amal ma'ruf nahi munkar. Sekian, kita tangguh sesi ini dengan surah kafarah dan surah wal-nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa